rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi SAW, ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan juga seluruh umat Islam yang istiqamah di jalan kebenaran hingga ke hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan tazkirah yang bertajuk Ramadan Bulan Rahmah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi peluang bertemu dengan bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat, keampunan dan juga keberkatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahawa berpuasa itu dapat menjadikan kita orang Islam ni orang yang bertakwa. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu sekalian, Ramadan adalah bulan rahmah yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, pintu-pintu syurga dibuka. Ini menandakan bahawa rahmat Allah yang amat meluas untuk hamba-hambanya yang melakukan segala jenis kebaikan, yakni amalan seperti solat, puasa, sedekah, baca Al-Quran dan sebagainya. Allah bagi jadi mudah sangat kita nak amalkan dan ringan sangat kita nak amalkan, sehingga pahalanya pun berlipat kali ganda. Yang kedua, di sini disebutkan pintu-pintu neraka ditutup. Di sini juga adalah salah satu tanda rahmat Allah kepada kita, bahawa Allah tutup pintu-pintu neraka. Ini bermaksud Allah kurangkan sebab kita yang boleh membawa kita buat dosa, membawa kepada azab, membawa kepada kita buat perkara yang tak elok. Dan di sini peluang untuk kita bertaubat Allah buka dengan seluas-luasnya. Yang seterusnya dikatakan juga dalam hadis ini berkaitan dengan syaitan-syaitan dibelenggu. Di sini disebutkan bahawa syaitan-syaitan ini maksudnya ataupun godaan syaitan ini menjadi lemah. Di bulan puasa ni syaitan-syaitan menjadi lemah sebab diriwayatkan mereka ini dibelenggu. Jadi kita ni kurang untuk melakukan maksiat sebab godaan kurang. Kalau bulan biasa godaan kuat. Jadi nak tepis pun agak susah. Jadi bulan puasa kita boleh tepis dan insya-Allah ada peluang kita mengekang hawa nafsu dan boleh kita nak memperbaiki diri kita. Hadis ini juga menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah di bulan Ramadan. Jika kita betul-betul bersungguh-sungguh buat ibadat, tinggalkan maksiat, Allah berjanjikan satu pahala yang berlipat kali ganda. Dalam hadis yang seterusnya, Nabi SAW juga menyebut, Ramadan itu awalnya rahmah, pertengahannya keampunan dan juga hujungnya atau akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Kita sedar rahmah ni, kasih sayang Allah ni amat meluas.
di awal Ramadan. Bukan setakat awal Ramadan, sampai ke hujung Ramadan juga rahmat Allah amat meluas. Dan Allah bagi lagi maghfirah, keampunan pada kita semua di pertengahan Ramadan. Sehingga di akhirnya juga Allah bagi pembebasan dari api neraka. Siapa yang tak nak bebas dari api neraka kan? Tanya diri kita, tanya iman kita. Tentulah semuanya mahu pembebasan daripada api neraka. Hadis ini mengajar kita bahawa perjalanan rohani kita ni dalam bulan Ramadan ni Allah atur cantik dah. Supaya akhirnya madrasah Ramadan ni menjadikan kita manusia yang bebas daripada sebarang perbuatan maksiat dan bebas bersih suci diri kita bila masuk Syawal nanti. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Antara tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini yang Allah gandakan lagi pahala adalah kita dengar lagi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan. Sangat istimewa. Sebab apa? Amalan-amalan kita yang lain, semua Allah dah sebut dah pahala dia. Satu-satu. Kalau kita buat perkara ini, Allah janji yang ini. Kita buat perkara yang ini, Allah janji yang ini. Tapi puasa, Allah kata itu untuk Allah. Allah yang akan beri pahala. Bagaimana nampak pahala dia? Kita tak tahu. Tapi tugas kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam, hendaklah kita sungguh-sungguh beramal dan berpuasa dengan sebaik-baiknya di bulan ini. Selain dari itu, rahmah di bulan Ramadan juga kita digalakkan berbuat rahmah sesama manusia. Antara yang kita patut buat adalah melalui sedekah dan juga memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Besar pahala dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Hebat kan? Takkan kita tak nak rebut? Jadi sebagai orang Islam, apa jua yang dapat boleh kita rebut di bulan yang digandakan pahala ini, kita rebut dengan sesungguhnya. Jadi sebagai akhirnya, muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita sama-sama rebut segala peluang yang ada di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Kita belum pasti lagi dapat bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi, kalau kita anggap bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir untuk kita, kita pulun sungguh-sungguh, kita usaha sungguh-sungguh supaya segala apa yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan ini, kita dapat. Kita dapat malaikat catat dan Allah catat di akhirat kelak dan dia menjadi juga pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Untuk akhirnya, saya ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat muslimin dan muslimat dan selamat menunaikan ibadah yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Untuk itu, untuk kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.